Dan kalau anak tu buat salah ke pakcik, hari ni pakcik rasa anak-anak bersalah, pakcik buka hati, tolong ampunkan anak-anak. Niscaya Allah Ta'ala beri ketenangan ke pakcik saja. Tapi pakcik lah orang yang paling beruntung. Dalam usia yang macam tu, tuan-tuan, Allah Ta'ala pilih dia untuk jadikan dia ahli akhirat. Saya tanya tuan-tuan, selama 65 tahun sebelum pakcik datang pondok ni, pakcik tak mengaji kan? Memang tak pernah baca Quran, tak pernah mengaji. Baru ni belajar Al-Quran. Selama 65 tahun pakcik tak semayang. Saya bukan orang semayang, Ustaz. Saya cuma semayang Jumaat. Semayang fardu saya tak buat. Tuan-tuan mohon, masih ada rahmat Allah untuk orang. Kita nak cerita tuan-tuan betapa hebatnya Tuhan ni. Kita lalai ke dia 65 tahun, dia masih pilih kita untuk jadi kekasih dia. Itu sebab saya cakap ke dia, pakcik doa lah siang malam supaya hati tu nak beristiqamah. Duduklah kat sini, kalau boleh matilah kat sini. Dan kalau pakcik mati kat sini, insya-Allah 86 orang anak-anak yang sini duk semayangkan pakcik. Pakcik kat sini, alhamdulillah, bangkit pagi dengan anak-anak baca Quran. Tengok muka-muka anak-anak yang fitrah ni, yang tak ada dosa ni, berapa untung. Tuan-tuan dan puan-puan, dokek pondok Labuhan Dagang tu yang paling kecil umur 9 tahun belajarnya, kemudian belajar yang paling besar umur 23, yang paling tua pakcik ni, tua dia daripada Tok Guru. Macam mana pun Allah Ta'ala pilih, tuan-tuan. Kita nak cerita pilihan Allah. Itu sebab saya pesan dia tuan-tuan dan puan-puan malam ni, kita bimbang diri kita ni. Kalaulah kita bukan orang pilihan Allah untuk dia nak beri rahmat, untuk dia nak ampunkan, niscaya dia butuhkan kita pada jalan akhirat. Dia tak nampakkan kita pada jalan kebaikan, tuan-tuan. Itu sebab setiap peluang yang ada, setiap ruang yang masih dibuka, kita guna sebaik mungkin. Maka di antara masa yang kita wajib jaga, masa ilmu. Masa kita nak kenal Allah Ta'ala. Ini masa ilmu. Sebab dengan ilmu ni, tuan-tuan, kita nampak jalan sebenar. Hari ni kita hidup, kita nampak dah kita mati sebab ilmu. Hari ni kita hidup, tuan-tuan, kita nampak dah cerita syurga sebab ilmu. Kita tahu dah cerita neraka sebab ilmu. Hari ni masih hidup, kita tak mati lagi, tapi cerita mati itu kita nampak. Bila kita nampak cerita mati ni, tuan-tuan, kita nak tamak ke dalam hidup. Bila kita nampak cerita mati ni, kita nak cari salah orang ke dalam hidup. Bila kita nampak cerita akhirat ni, tuan-tuan, kita nak nyatakan kita the best ke, nak banding dengan orang di kanan kita. Itu sebabnya cerita akhirat ni dia nak melembutkan hati yang keras. Hati kita ni, tuan-tuan, kadang-kadang dari satu sudut, alhamdulillah, kita mengaji ni bagus dah. Tapi kita tak boleh lari daripada sifat-sifat mazmumah, sifat terkeji. Kita ni ada dua sifat yang besar, tuan-tuan. Yang pertama sifat mahmudah, yang kedua sifat mazmumah. Nak masukkan sifat mahmudah dalam diri ni bukan senang. Untuk nak ada rasa qanaah, nak ada rasa tawadhu, nak ada rasa macam-macam yang kita kata sifat terpuji ni bukan senang, tuan-tuan. Tapi nak masuknya sifat mazmumah terlalu mudah. Walaupun kita orang mengaji kadang-kadang, tapi hati tak bersih. Walaupun kita orang mengaji, tuan-tuan, mulut kita tak pernah nak jaga. Walaupun kita orang mengaji kadang-kadang, amalan kita masih tak cantik. Sebab apa? Kurangnya kita kenal Allah Ta'ala, kurangnya kita nampak akhirat. Itu ciri sebenarnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu sebab saya pesan betul-betul, dalam nak mengakhiratkan diri kita ni, yang paling utama nak kena jaga hati. Yang paling utama, jangan ada dalam hati ni yang disebut sifat mazmumah, terutama sekali benda yang melibatkan antara kita dengan sesama kita ni, jangan ada.
Tuan-tuan sekalian, saya nak bawa contoh lah. Kadang-kadang kita mengaji itu bagus dah, alhamdulillah bagus dah. Dan satu-satu perbuatan yang kita buat, kita sedekah, kita jamu orang, bagus dah. Tapi hati tak hati. Saya nak bawa contoh lagi teman. 3 bulan November, saya ceramah maulid tuan-tuan di satu masjid. 3 bulan November, ceramah maulid di satu masjid. Maka tuan-tuan, kebiasaan. Kalau ceramah maulid, ceramah yang bosan-bosan, kebiasaan. Masjid dia akan sediakan makan, kebiasaan. Ya, tuan-tuan sekalian, kita ni bila masjid sedia makan atau tak sedia tak ada masalah. Tambahan pula lepas PKP ni badan makin naik tuan-tuan. Kalau tak sedia makan tak ada masalah. Kalau takat hidang biskut koring dengan tempo pun tak apa tuan-tuan, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan, cuma kebiasaan. Kalau ceramah bosan ni, masjid dia akan sediakan makan. Maka malam tu saya ceramah maulid, alhamdulillah kan, dengan solawatnya apa, tapi dia tak sedia makan. Jadi sebab apa, bila saya sampai saya kata tak ada persediaan makan, kata alhamdulillah, tapi copet aku balikkan ni. Kita campurlah lebih kurang kan. Maka tuan-tuan sekalian, tak apalah. Ceramah kemudian sembahyang isyak, selesai sembahyang isyak, Nazri pun jumpa saya. Dia kata, Ustaz, dia kata minta maaf malam ni masjid tak sediakan makan. Dan sebabnya ada seorang hamba Allah, dia baru buka pada nasi Arab, dia nak jamu Ustaz. Saya kata lagi boleh. Yang kita ingat tak ada makan kan? Rupanya lagi boleh dia sediakan. Tak apalah kan? Seorang hamba Allah, dia pencen orang besar Astro. Dia buka satu badan nasi Arab besar. Dia jamu orang masjid malam. Dia sediakanlah meja panjang untuk kami ni, saya, Nazim, Imam, bagai-bagai ni. Maka tuan-tuan sekalian, pergilah di kedai dia. Bila pergi di kedai tuan-tuan, bagus, dia nak bersedekah, alhamdulillah. Satu sifat yang betul-betul terpuji, beri makan orang tuan-tuan. Dia tak minta duit orang pun, dia nak beri makan orang. Istimewa pula hidangan dia malam tu. Ya, maka tuan-tuan sekalian, dia rai kita sungguh-sungguh. Dia sediakan parking saya, ini parking untuk Ustaz, orang lain tak boleh parking. Maknanya dia rai sungguh lah. Maka duduk kami semua ni tuan-tuan sekalian, nasi pun sampai memang dah ready lah. Bila nasi sampai, dia pun tanya saya, dia kata, Ustaz, macam mana okey tak nasi Arab? Dia kata, alhamdulillah, memang sedap ya. Tambahan pula kambing tuan-tuan. Kita ni pantang dengan kambing ya. Sampai hari ni kambing nak berselisih dengan kita pun hobi kan, sebab kita pantang dengan kambing. Maka tuan-tuan, okey alhamdulillah. Maka tuan-tuan, dalam sembang di Serama lebih kuat, dia pun kata lah, dia cerita lah. Dia kata sebab tukang masak dia orang Arab tulis. Memang saya nampak lah dia panggil lah, tukang masak dia kenal dengan kita kan. Alhamdulillah kan orang Arab tulis. Dia cakap Arab dengan kita sikit lebih kuat sepadan 2 orang kan. Lepas tu dia berhenti. Alhamdulillah, biasanya nasi Arab ni kadang orang Pakistan yang masak, ada orang Melayu yang masak ya. Tapi ni orang Arab tulis. Maka tak apalah kan, seronok lah, memang sedap, alhamdulillah. Maka tuan-tuan, sesuatu yang terkeluar daripada kalam dia selepas daripada sembang makan, maka tuan-tuan, dia bercakap ni, kita kata ya Allah, sangat tak seronok. Sedekah tu cukup baik dan duduk dalam majlis ilmu cukup baik hati. Maka saya nak rakam tuan-tuan, ni kalam dia. Saya nak rakam ni kalam dia, bukan kalam saya. Kalam dia. Dia kata apa? Dia kata minta maaf Ustaz. Saya kata ada apa tu Haji? Minta maaf saya nak cakap. Dia kata apa yang saya perhatikan dengan Ustaz lah, sebenar-benar orang yang ahli akhirat. Tiba-tiba dia cakap macam tu kayak gitu. Kita ni jadi question mark tuan-tuan. Sebabnya berapa ramai lagi ustaz tuan-tuan yang keluar rumah sanggup tempuh perjalanan yang macam Tuan Haji Malik cakap, Ustaz Kisah Makna daripada Muar tentang Masjid Al-Nahdah. Saya terkejut juga tadi tuan-tuan. Ingat saya yang paling jauh. Rupanya ada yang lagi jauh.
Satu pengorbanan yang besar. Daripada tangkap nak datang ke Syam bukan dokek tu kan. Itu yang tak sejauh itu pun selalu miss kan. Dia yang jauh macam tu pun boleh datang dia kata, ya Allah, bila Haji Malik cakap tadi tu, Haji Malik cakap daripada tangkap, saya kata, ya Allah, lagi jauh punya besar pengorbanan dia. Maka apa yang Tuan Haji Malik cakap tu betul lah. Kalaulah jemaah sini tak pergi majlis walimatul urus tu, maknanya tak pernah uji waktu bola kita ni. Tuan-tuan jangan marah. Saya cakap ni, tak cakap foto-foto dengan ni. Tok Guru jemput kita tu. Ini tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, tiba-tiba haji ni dia bercakap macam tu kat saya. Dia kata, Ustaz lah sebenarnya orang yang ahli akhirat. Kalam tu belum. Lepas tu dia cakap lagi. Sebab saya tanya, sebab apa Tuan Haji cakap macam tu? Question mark, ada tak? Sebab apa Tuan Haji cakap macam tu? Saya tanya. Dia kata, yalah, dia kata, apa yang saya perhatikan, dia kata, Ustaz datang mengajar, Ustaz datang ceramah, dia kata, dengan pakai kereta pun kereta perdana lama. Oh, pasal tu tuan-tuan. Dia kata, Ustaz orang yang betul-betul zuhud. Zuhud kan mananya saya, dia tuan-tuan. Dan ni saya rakam kalam dia, bukan kalam saya. Saya nak cakap hati ni tuan-tuan. Jadi dia pun terus cakap lagi tuan-tuan. Dia kata saya paling tak suka, dia kata, kalam dia. Saya paling tak suka kalau tengok ustaz-ustaz yang datang ceramah ni bawa kereta-kereta mewah, bawa Alfa, bawa Belfire. Saya paling tak suka. Dia kan ahli akhirat, kenapa mesti perlu tunjukkan dunia? Dia orang ahli akhirat. Tuan-tuan sekalian, Allah haramkan kau. Seolah-olah orang agama ni tuan-tuan buat tak boleh pakai kereta mewah. Maksud dia kalau boleh ustaz ni biar pakai motor. Nanti dah masuk maghrib, Tuan Haji Malik pun WhatsApp saya, Ustaz sampai kat mana ni? Baru sampai Pucuk, motor sakit kaki. Ya, punya bengong ini tuan-tuan. Maka tuan-tuan, saya terpaksa jelaskan. Sebab dia kata apa? Dia kata ada ustaz-ustaz yang pakai kereta mewah ni, dia kutip duit di masjid-masjid, dia buka sekolah tahfiz, dia makan duit. Saya kata, ya Allah, satu fitnah yang cukup besar. Ini kalam dia tuan-tuan, bukan kalam saya. Kita ni punya geram ni, masa dia cakap tak apa. Kan kita lebih cakap kan tak boleh makan pula. Kita tengah makan ni. Kan buat ni makan pula kan. Maka tuan-tuan, saya terpaksa jawab. Saya terpaksa jawab. Jawab tu kerana terpaksa, bukan kerana apa. Saya kata, Tuan Haji, bila Tuan Haji nampak saya pergi mana mengajar, yang saya sempat hari ni di ceramah, saya bawa kereta perdana lama tu, saya kata, saya nak beritahu, Tuan punya kereta tu sekarang ni tu ada dalam kubur. Tuan punya kereta tu, kereta perdana tu, saya kata, sekarang ni tu ada dalam kubur. Tuan punya kereta ni namanya Haji Hasbullah. Dia pension daripada KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebelum ni dia duduk di Damansara, dia pension, dia tinggalkan rumah dia di Damansara. Dia bagi anak dia duduk, dia balik kampung. Dia balik kampung, rumah pusaka dia tu, dalam kawasan rumah tu ada surau. Surau yang nak roboh. Rumah yang dia duduk tu dikelilingi oleh orang tua semua. Yang nak pergi ke masjid agak jauh. Maka bila dia balik kampung, dia cari duit, dia renovate surau tu, sehingga hari ini surau tu surau yang paling cantik dalam kawasan tu.
dengan ekonnya, dengan mozaiknya, dengan apanya. Maka 2002 dia pencen, dia buat surau. Tahun 2005 siap surau. Bila siap surau tu tahun 2005, dia jumpa dengan Allahyarham Syekh Murtada, mufti ni 9 masa tu. Dia jumpa mufti ni 9, dia nak minta seorang ustaz untuk jadi penasihat surau tu dan penasihat dia. Maka tuan-tuan, Syekh Murtada, mufti ni 9, beri ke dia nama Ustaz Nasaruddin. Tuan-tuan pernah ada Ustaz Nasaruddin? Haji Hasbullah ni pun dia telefon Ustaz Nasaruddin, bincang punya bincang untuk dia nak jadikan penasihat surau tu dan penasihat dia. Maka tuan-tuan, dia pun jadikan saya ni topik merujuk. Dia kata, Ustaz, saya ni tak pandai baca Quran, tapi saya nak jadi imam untuk orang tua-tua kawasan kampung ni, boleh tak? Tak apa, Tuan Haji betulkan baca Fatihah, jadilah imam. Alhamdulillah, dia betulkan Fatihah dan sampai itu dia baca, dia belajar Quran, masih belajar Quran. Saya yang ngajar dia Quran juga, ngajar dia ngaji. Maka tuan-tuan, kemudian dia kata, Ustaz, saya nak jadi imam, nak pandang Quran, boleh ke? Boleh, Tuan Haji. Dia buat stand cantik-cantik, dia beli Quran besar, dia letak, khatam dia Quran tuan-tuan dalam semayang. Jadi tuan-tuan, selepas tu, tahun saya masukkan ustaz-ustaz kat surau tu, tahun 2008, saya berhenti mengajar daripada surau tu, sebab kita masih bekerja. Maka tuan-tuan, kemudian daripada tu saya terus lost contact dengan dia. Sikit-sikit makin jauh. Saya tak pergi dah surau, kita kerja, sibuk dengan kerja. Tahun 2017 dia masuk hospital. Dia masuk hospital, saya pun tak dengar. Lalu kemudian sebab dia masuk hospital tu menjadi sebab dia meninggal. Dia meninggal dunia. Maka tuan-tuan, tahun 2018 saya pergi ceramah maulid di masjid kampung dia. Bila saya ceramah maulid di masjid kampung dia, malam tu isteri dia duk ikut ceramah saya. Lalu kemudian habis ceramah, isteri dia pun jumpa, dia kata, Ustaz dengar tak Pak Haji sakit? Saya kata, saya tak dengar. Ustaz dengar tak Pak Haji meninggal? Dengar, sebulan lepas dia meninggal. Minta maaf Pak Haji, saya minta maaf sangat-sangat. Dah sebulan meninggal, baru saya tahu. Tak apalah Ustaz, dia kata, kita doa yang baik-baik untuk dia. Okey, tak apa. Maka apa kata Pak Haji ni? Dia kata, Ustaz, Pak Haji sebut nama Ustaz 2 kali masa dia atas katil hospital. 2 kali dia sebut nama Ustaz. Kalau dia meninggal, kereta perdana dia tu tolong beri pada Ustaz Nasaruddin untuk dia nak guna pakai, nak pergi mengajar, nak pergi ceramah. Dia nak buat kerja-kerja dakwah, tolong beri pada Ustaz Nasaruddin. 2 kali dia sebut nama Ustaz. Maka Ustaz Pak Haji dah meninggal, kereta perdana dah ada bawah garaj dekat rumah saya dah setahun dah, tak berstart, terbiar, tapi dia selimun elok lah. Maka tuan-tuan, saya pun pergi rumah dia sebab amanah. Ambil kereta ni, bateri pun tak okey, panggil isteri dia, panggil komen datang rumah, tukar bateri, bukan duit saya. Maka tuan-tuan sekalian, lepas tu Mak Haji ni cakap, Ustaz, Pak Haji dia ada tinggalkan duit khas untuk kereta ni, apa pun khas untuk kereta. Kalau Ustaz nak duit ni, Ustaz boleh ambil pegang. Kalau nak Mak Haji pegang, Mak Haji pegang. Saya kata Mak Haji pegang, saya tak nak. Maka tuan-tuan, awal tahun yang itu, sebab saya pergi ziarah Mak Haji ni, bila dia tengok kereta tu dah buruk, cat dia dah pudar, Ustaz tolong cat kereta ni. InsyaAllah saya cat. Tak, Ustaz bagi nombor akaun, besok saya masukkan akaun. Dia masukkan 3,000 suruh cat kereta. Dah 5 tahun saya pakai kereta perdana ni tuan-tuan, road tax insurance pun masih dibayar. Saya cakaplah dengan owner kedai nasi Arab ni, saya kata, Tuan Haji,
Saya pakai perdana tapi kalau dia ceramah, bukan saya zuhud. Sebab saya nak tolong Haji Hasbullah yang duduk dalam kubur. 100% tu kereta tu memang dia. Aku pun kalau rosak yang besar-besar, Mak Haji cakap, Ustaz tolong bagi tahu duit ada ni memang khas untuk kereta. Saya tak tahu jumlah, saya tak tanya pun. Maka takkan hari ni tak ada masalah. Protect insurance pun dibayarkan sehingga hari ni. Jadi saya terpaksa cakap, saya kata Tuan Haji, bila Tuan Haji cakap macam tu, saya tak seronok. Kalau Tuan Haji tengok saya datang ceramah malam ni, saya pergi ceramah, saya pergi mengajar mana-mana, saya kata, ini bukan mata pencarian saya. Saya seronok pergi ceramah ni, seronok pergi mengajar, mana yang saya sempat. Sebab saya kata saya masih bekerja dengan satu syarikat lagi. Saya kata Alhamdulillah, sehingga hari ini saya makan gaji dengan satu syarikat swasta. Dan saya kata, ya Allah Pak Haji, Allah beri saya tempat sehingga hari ini dalam syarikat ni saya pengarah urusan. Saya cakap, terpaksa cakap tuan-tuan. Saya kata saya terpaksa bekerja sebab apa? Saya ada sekolah. Setiap bulan setengah gaji saya akan masuk sekolah. Kalau orang bagi duit untuk sekolah, tak pernah masuk poket tuan-tuan. Struggle ni kita nak bagi makan anak-anak 70 orang. Kita tanggung anak yatim, kita tanggung anak orang miskin. Struggle. Kalau nak hidup senang tuan-tuan, saya kata dengan Tuan Haji ni, saya tutup sekolah saya tu, saya makan gaji, tiap-tiap bulan saya boleh bawa bini saya ke honeymoon. Masjid Nahbah pun takkan sampai lagi dah. Ni tuan-tuan, anggapan itu dahsyat sangat. Duk anggap ustaz-ustaz yang buka sekolah tahfiz ni pergi makan duit. Allah Akbar, dahsyat. Nak menangis kita. Itu sebab tuan-tuan sekalian, ada anak-anak yang sekolah di tempat lain, tak sekolah di sekolah saya ni. Saya memang cari kawan tuan-tuan, siapa nak sponsor. Tapi tak ada, saya cakap. Saya cari kawan, saya bagi nama, saya bagi nombor akaun. Siapa nak sponsor, tolong sponsor. Ni yang paling latest ni tuan, paling latest saya dapat lagi 2 orang anak yatim. Saya hantar ke pondok di Kedah, baru 2 bulan saya dapat. Mak dia jumpa saya, Ustaz anak saya ni tak sekolah, dia nak ngaji pondok. Saya hantar ke pondok ke Kedah tuan. Saya cari lagi kawan, siapa yang boleh tolong sponsor. Saya hantar semua, gambar budak tu saya hantar, nombor akaun saya hantar, semua saya hantar. Tanggapan you anggap mana-mana ustaz buka sekolah tahfiz ni makan duit sekolah. Allah Akbar. Tu yang saya cakap tuan, kita kadang-kadang mengaji boleh mengaji, tapi hati duk mengaji depan tok guru ni, apa pun masalah kita tak pernah tanya, cuma sangkaan, menyangko-nyangko tu, suuzon tu cukup bahaya. Jadi satu fitnah, tolong elakkan. Sebab bila kita ada orang nak tolong sponsor, kutipkan derma apa, Alhamdulillah cukup baik. Ini tuan-tuan, kedudukan sebenar. Jadi kita kadang-kadang bodoh yang ni kita terpaksa bercakap. Cakap ni sebab apa? Sebab tak nak orang meneruskan fitnah dia. Tak nak bodoh ni berlaku. Itu sebab tuan sekalian, saya memang sangat-sangat sibuk kerja sekarang ni. Dan untuk maklumat tuan-tuan, banyak masjid saya dah berhenti ngajar. Cuma Masjid An-Nahbah ni tak tersenarai untuk berhenti ni. Sebab tuan-tuan, sebab dia hari Sabtu kan, ada 2-3 topik dalam syahadah masa dah berhenti. Session 17 saya dah berhenti, 19 saya dah berhenti, 23 saya dah berhenti. Sebab tu hari pejabat kan,
Lagi satu kita tak sampai kadang saya terpaksa tarik diri lah tuan. Anak tuan ni sebab hari Sabtu, alhamdulillah. InsyaAllah tak berhenti lah kot kan. Cuma jangan datang tu minta maaf banyak-banyak. Kadang sibuk kita ni tak berkesempatan. Itu tuan. Itu sebab kita perlu kepada ilmu. Bila kita ada ilmu ni, kita takkan cari salah orang, kita takkan menyalahkan apa pun, melainkan itu hari ini seorang diri kita, jadikan diri kita hamba Allah, yang kita ni banyak salah, bukan nak cari salah orang. Begitu. Rasa cukuplah tuan-tuan agak ni, insyaAllah ada rezeki, ada umur, kita sambung bulan depan. InsyaAllah. Janji itu taklah, tapi insyaAllah mudah-mudahan boleh kita jumpa bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudaka waj'alna min warisati ridwaka wa ridwanina wa linsiwak wa la taj'alna mimman khalaqa wa 'asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi